Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik petang ni agak sensasi sikit, tapi ada beberapa orang bertanya saya soalan yang sama, yang saya rasa elok saya share dengan di sini. Zaman sekarang ni, wanita-wanita zaman sekarang ni banyak yang mempunyai pelbagai isu, persoalan-persoalan yang mengganggu fikiran, yang macam mana nak lebih mengenali suami. Kahwin dah 10 tahun, dah 12 tahun, tapi tak faham suami ni katanya kan. Tak faham kenapa suami saya ni krik katanya kan. Ada yang cakap mula-mula kahwin tak krik, tapi sekarang dah masuk tahun ke-6 dah mula krik. Okey, krik tu maksudnya tak ada respon, kurang komunikasi, kurang sentuhan, kurang connection. Assalamualaikum pada anda yang bersama dengan saya petang ni. Norma Ahmad. Waalaikumsalam. Siapa yang ada dengan saya ni? Ramai ni. Assalamualaikum. Komen sikit. Dan saya cadangkan anda share video ni sebab mungkin sebenarnya persoalan-persoalan ni bukan kawan kita yang ada masalah. Mungkin bukan orang yang bertanya ni saja yang ada masalah, tapi mungkin ramai orang lain pun ada masalah yang sama. Terima kasih kepada anda yang dah share. Terima kasih. Alright. Pada saya, kenapa seseorang manusia, tak kiralah suami ke isteri ke, dia jadi seorang yang krik. Mula-mula okey, rasa macam sangat connection, rasa macam ada connection antara kita dengan dia, ada komunikasi yang jelas, ada sentuhan, ada belayan, ada kasih sayang. Maknanya keywordsnya adalah ada connection, ada perhubungan yang sangat deep kan. Tapi ada orang dalam hubungan perkahwinan dia, awal-awal dia macam tu, lama-lama dah krik. Ataupun ada orang yang dari awal macam tu, dia macam-macam usaha tapi tak berhasil. Tak berhasil. Pada saya pertama sekali pada saya, kita berhenti melihat diri itu sebagai mangsa. Ini penting sangat. Ini penting sangat untuk kita nak selesaikan apa sahaja masalah hidup kita. Kita kena berhenti melihat diri kita sebagai mangsa. Mangsa keadaan, rasa suami tak sayang, rasa suami merasa diri tak cantik, merasa diri salah. Berhenti menjadi mangsa. Kalau kita terus menjadi mangsa, kita akan jumpa solution tu. Sebab kita dah menyalahkan orang siap-siap. Bila kita menyalahkan orang, itu bermakna kita menyerahkan kebahagiaan kita, kunci kebahagiaan kita pada orang lain. Jadi kepada anda yang ada masalah begini, diuji dengan cabaran-cabaran begini, apa yang saya cadangkan adalah berhenti fokus kepada masalah dan cari solution. Cari solution, berhenti nak menuduh suami, menuduh isteri, menuduh orang lain, orang ketiga dan sebagainya yang dikatakan menjadi punca kepada suami krik ni ke whatsoever kan. Berhenti menyalahkan orang lain. Dan juga berhenti menyalahkan diri juga. Ada orang dia rasa diri tak cantik lah, dia rasa diri dia bersalah lah, apa semua kan. Jadi berhenti dulu dan fokus kepada apa yang aku boleh ubah, apa yang aku boleh buat. Apa yang aku boleh buat. Jadi pada saya, yang pertama sekali, untuk kita faham kenapa pasangan kita dingin, kenapa pasangan kita krik, kenapa pasangan kita pendiam, kenapa pasangan kita macam dah tak ada mood, macam dah tak ada connection dengan kita. Alright. So pada saya lah, sepanjang saya buat coaching ni, yang utama sekali yang perlu kita faham adalah kita dan pasangan kita dilahirkan oleh dua keluarga yang berbeza. Itu penting sangat-sangat. Kita selalu ingat, kalau suami kita sayang kita, dia mesti faham kita. Kita selalu ingat, kalau dah kahwin lama, mesti dah faham, mesti dah kenal. Tak, sebenarnya tidak. Itu bukan jaminan. Sebab kita lahir daripada keluarga berbeza. Bayangkanlah, kita kahwin masa umur kita berapa? Cuba anda jawab. Anda kahwin masa umur anda berapa tahun? Macam saya berkahwin dengan suami saya sekarang ni masa umur saya 26 tahun. Bayangkanlah, selama 26 tahun tu saya dah dibesarkan dalam cara hidup berbeza.
budaya berbeza, cara pandang hidup berbeza, kefahaman-kefahaman tentang perkahwinan pun berbeza. Walaupun kami ni berkahwin sama-sama Islam, lagilah ada orang yang kahwin bangsa lain pula, bukan Melayu, mungkin daripada Muslim dengan non-Muslim. Kemudian mu'alaf, ada juga yang bangsa lain, so berbeza. Itu pertama sekali yang kita kena faham. Tak semestinya pasangan kita sayang kita, berkahwin dengan kita, automatically dia tahu apa yang kita nak dan automatically kita akan faham dia. Dan kalau kita faham pun tak semestinya kita benar-benar faham. Jadi supaya hubungan kita tak krik-krik, supaya hubungan kita tak dingin dengan pasangan kita, kita perlu mencipta sesuatu. Kita perlu mencipta sesuatu ritual, mencipta satu aktiviti untuk menjalinkan hubungan yang mendalam, deep connection saya panggil, antara kita dengan suami kita. Terima kasih kepada anda yang live. Terima kasih. Alright. Dia kena faham setiap orang berbeza cara kehidupan mereka, cara dia memandang perkahwinan pun berbeza. Jadi untuk merapatkan jarak antara dua hubungan, perlukan ada spesifik ritual. Saya alhamdulillah lah, masa beberapa tahun baru ni saya dah start belajar satu teknik bagaimana untuk deep connection dengan pasangan saya. Dia bukan connection dari segi seksual sahaja yang penting. Ramai orang ingatkan connection tu seksual, suami isteri. Kalau seksual okey, maknanya semua akan okey. Pada saya itu betul juga, tapi bukan 100% betul. Sebenarnya connection hati ke hati tu yang paling penting. Kalau connection hati ke hati tu dapat, ngam, yang lain tu insya-Allah okey. So sebab mungkinlah masa mula-mula kahwin seronok kan. Of course lah, kita tak ada deep connection hati sangat pun, mudah untuk ada hubungan suami kita pun mudah nak ada hubungan seksual contohnya, sebab baru kan. Tapi lama kelamaan dah boring, lama-lama dah rasa macam dah biasa, tak ada rasa tak seronok ke dan sebagainya. Akhirnya itu yang semakin menjauhkan hubungan seseorang tu dengan pasangan je. Sebab apa? Sebab tidak ada heart connection, tidak ada hubungan hati. Jadi penting sangat untuk kita belajar teknik step by step bagaimana untuk connect hati ke hati dengan pasangan kita. Alright. So alhamdulillah lah nak cerita, saya belajar ke London baru ni. Lebih detail, saya bertalaki dengan seorang guru tentang bagaimana untuk connect deeply dengan pasangan kita hati ke hati. Jadi antara teknik yang saya kongsikan tu perlu step by step yang saya nak share dengan anda. Tapi nak cerita adalah bila saya lakukan teknik ni yang saya selalu panggil visiting. Teknik visiting, kita visit pasangan kita. Kita melawat dia. Kita selalu ingat bila kita dah kahwin dengan suami kita, kita ingat engkau adalah aku adalah engkau, kita adalah sama. Kita boleh suka-suka hati je nak assume pasangan kita fikir apa. Kita suka-suka hati je kita anggap apa yang pasangan kita buat tu, kita boleh anggap, kita boleh judge dia, kita rasa macam kita kenal suami kita. Sebenarnya tidak. Sebenarnya setiap orang, tak kira lah dia pasangan kita ke even anak kita, mereka ada kehidupan mereka yang tersendiri. Dalam hidup mereka, mereka ada seolah-olah macam ada satu perumahan dalam diri mereka. Yang kita adalah orang asing. Sebenarnya kita adalah orang yang lain. Kita tak tahu apa yang difikir. Kita tak tahu apa yang dia rasa. Kita tak tahu apa yang mengganggu fikiran. Kita tak tahu. Jadi kita perlukan ada teknik yang lebih dipanggil lebih praktikal dan lebih lembut, lebih menghormati. Untuk kita visit pasangan kita, untuk kita connect dengan pasangan kita, untuk tahu apa isi hati dia. Ada teknik yang betul. Bukan main cakap je, bukan main terjah je. Abang tak sayang saya gitu katanya. Abang ni kenapa abang tak sayang saya? Kenapa abang sekarang ni dah macam ada orang mengadu dengan saya, dah sebulan-bulan suami dia tak tidur dengan dia, dah setahun tidur berasingan dengan suami. Suami jarang sangat, sebulan sekali pun susah nak tidur sama. Suami kurang bercakap dan sebagainya. Pada saya, mereka selalu bila ada sesuatu berlaku, mereka terus terjah. Mereka terus terjah. Kehidupan suami mereka terus terjah macam tu. So bila terjahan-terjahan ini berlaku, ini yang menyebabkan konflik. Asalnya isteri ni nakkan perhatian je. Asalnya
mungkin suami nakkan perhatian dia, tapi sebab suka menterjah, so pasangan yang satu lagi yang diterjah ni merasa terganggu, merasa diperlekehkan, merasa dituduh, merasa dihina, merasa tak selamat, merasa tak dihormati. Jadi penting sangat kita sebagai orang yang berkahwin, sama ada kita isteri ataupun kita suami, kita kena faham, walaupun dia suami kita, walaupun dia isteri kita, tetapi dia ada daerah hidupnya tersendiri, dia ada life dia tersendiri, dia ada diri dia yang berasingan dengan kita, dia adalah individu yang berbeza dengan kita. Saya suka membayangkan macam ni, diri saya ada perumahan saya sendiri, pasangan saya ada perumahan dia sendiri. Kita ada dua kampung yang berbeza. Jadinya untuk kita faham dia, kita kena minta izin dengan dia. Kita perlu berhubung dengan dia dengan teknik-teknik yang step by step. Sebenarnya saya seronok sangat nak share dengan anda this teknik. Saya dah buat latihan ni dengan suami saya. Saya panggil teknik visiting yang saya kongsi, saya belajar di London baru-baru ini, yang saya praktis dengan suami saya, yang saya rasa saya dengan suami saya dah sangat kenal. Orang nampak saya dengan suami saya sangat loving, walaupun macam-macam cabaran dah kami lalui bersama-sama selama 14 tahun ni. Tapi orang kata saya dengan suami saya sangat loving, sangat okey apa semua kan. Tapi surprise-nya, saya rasa saya dah kenal sangat suami saya pun rasa dah kenal saya. Tapi melalui teknik visiting ni menyebabkan saya dengan suami saya mengenali at the deepest level lagi. Saya lebih faham kenapa dia rasa apa yang dia rasa. Saya lebih mengerti kenapa dia takut. Saya lebih mengerti kenapa dia mudah mengasingkan diri dia. Saya lebih mengerti mengapa dia mendiamkan diri. Saya lebih mengerti kenapa dia banyak menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya lebih mengerti. Sebab apa? Sebab saya dah melakukan visit. Saya dah visit dia. Saya dah melawati perumahan-perumahan dia. Bukan saya main terjah je. Bukan saya main saya main spy-spy lagi jauh. Agak-agaknya aku rasa suami aku ni tak sayang aku ni. Aku rasa-rasa kita spy-spy. Bila kita assume, bila kita agak-agak, bila kita selidik-selidik check WhatsApp, check Facebook, sebenarnya kita sedang menterjah. Kita sedang menterjah kehidupan suami kita. Tak semestinya kita suami, kita isteri, kita ada hak bersuka-suka hati je nak menterjah kehidupan pasangan kita. Jadi perlu ada sistem yang betul. Jadi bila saya sentiasa buat hari-hari saya visiting suami saya dengan teknik yang betul, dengan permission, apa yang saya rasakan, contohnya macam sebelum ni saya rasa hubungan saya dengan suami saya tu level 10 lah kan. Tapi bila saya dah melakukan visit ni hari-hari, menyebabkan saya connect dengan suami saya tu, ya Allah, saya tak boleh bayangkan. Saya tak pernah rasa ada connection dengan seseorang yang sangat deep, at deepest level. Selama ni saya banyak berurusan, banyak deal dengan diri saya sendiri, saya banyak go deep dalam diri saya. Saya ingat saya tak boleh nak ada deep connection dengan orang lain sebagaimana saya deep dengan diri saya. Rupa-rupanya melalui praktis ni, melalui ritual ni, saya rasa saya boleh connect dengan suami saya sebagaimana saya connect dengan diri saya sendiri. That's so beautiful, this connection. Tapi sebab tu saya nak ajak sangat, nak kongsi dengan anda untuk sama-sama melalui this process, this exercise. InsyaAllah sebenarnya malam ni saya akan ada 2 jam secara online di dalam IHati Love Circle. Malam ni IHati Love Circle akan ada kelas 2 jam dengan saya. Sebab orang member IHati Love Circle yang jadi member setiap bulan akan bersama dengan saya kelas IHati selama 12 bulan. Jadi malam ni ada topik tentang kebahagiaan rumah tangga melalui teknik visiting step by step yang saya nak share dengan anda. Selama 2 jam kita datangkan 2 orang couple, kita akan buat praktikal terus yang anda boleh buat terus dengan pasangan anda. Bagus ke bagus? Jadi saya cadangkan anda, saya jemput anda datang malam ni. Datang online saja, tak perlu datang jumpa saya, online saja dalam grup, dan untuk jadi member. Program ni sebenarnya percuma sahaja, tapi kena jadi member. Untuk jadi member dalam grup ni hanya bayar RM30 sahaja setahun. RM30 sahaja tahun, anda dapat kelas dengan saya selama sebulan sekali. So 12 bulan dapat 12 kelas.
Okay, so saya cadang sangat anda, saya yakin ramai di antara anda yang dah jadi member kan. Jadi pastikan kita jumpa malam ni 8.30, step by step. Pastikan anda duduk dengan suami anda. Sama-sama saya nak kongsikan ritual ataupun satu praktis yang saya dah amalkan dengan suami saya, dan saya dah kongsi dengan beberapa orang peserta-peserta IHT yang mereka rasa hubungan mereka dengan suami mereka, hubungan hati tu lebih kuat. Sebab ketika hubungan hati tu kuat, ketika itulah segala cabaran dalam kehidupan kita boleh go through together. Kita boleh lalui bersama-sama. Okay, siapa yang nak masuk member boleh komen IHT Love Circle, nak IHT Love Circle, nanti admin page saya akan bantu untuk daftar. Terus malam ni kita bagi workbook dan join. Ada yang cakap, Rafidah kata join member memang berbaloi. Ya, so far kita dah ada kelas, 2 kelas dah sebelum ni. So kalau anda daftar hari ni, anda boleh tengok kelas-kelas yang sebelum ni percuma juga. So RM30 sahaja untuk dapatkan 12 kelas selama setahun. Alright, so berbalik pada isu suami krik-krik ni. Yang pertama adalah kerana kita tak ada hubungan hati dengan pasangan kita. Sekadar hubungan fizikal. Bila kita sekadar hubungan fizikal ni tak akan ke mana-mana. Sekejap je kesan dia. Kan, seronok ni sebentar. Tapi bila kita ada hubungan hati, bila kita ada hubungan hati yang sangat baik, yang sangat mendalam, dia akan menjadi satu kekuatan dan malah membangkitkan lagi, mengintimkan lagi hubungan fizikal. Jadi kunci pada suami yang krik-krik, hubungan yang kurang connection ni adalah hubungan hati ke hati. Sebab begini, kenapa ramai orang, manusia ni lahir, kepada anda yang nak join member IHT Love Circle, boleh komen nak IHT Love Circle. InsyaAllah admin kita akan bantu. Kita akan jumpa malam ni. Saya terus directly guide anda step by step bagaimana anda nak ada hubungan hati ke hati dengan pasangan anda. This is very practical yang anda terus buat, dan pastikan anda join dengan pasangan anda malam ni. Tengok ya. Alright. So ilmu perlu dipraktis. Kalau ilmu sekadar tahu, tak ada praktikal, tak guna. So malam ni saya betul-betul nak guide anda step by step bagaimana supaya ada hubungan hati step by step dengan pasangan kita. Hubungan hati ke hati. Ada praktis dia. Bukan duduk diam-diam macam tu, tak. Dia perlu hubungan. Selalu ada praktis dia. InsyaAllah 2 jam kita malam ni step by step. Alright. So anda boleh komen nak IHT Love Circle, dan saya punya admin akan bantu. Alright. So berbalik kepada kenapa penting sangat hubungan hati ke hati. Sebab apa? Manusia secara lahir, secara fitrah, hatinya memang terbuka. Kalau anda tengok budak kecil, seronok je, senyum je kat semua orang, percaya je dengan semua orang, sangat innocent, sangat suci. Suami kita pun macam tu dulu, kita pun dulu macam tu, semua orang macam tu. Fitrah. Tak ada hati tertutup, hati batu, hati terluka, tak ada. Fitrah. Semua orang fitrah. Tetapi lama kelamaan, kerana cara dibesarkan, kerana cara disekolahkan, cara dia belajar, bagaimana mak bapak dia, keluarga, society dia berubah menjadi orang yang tertutup, menjadi orang-orang yang perahsia, menjadi orang-orang yang berhati-hati, menjadi orang yang curiga, menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang suka menyakitkan. Sebab telah terlalu banyak peristiwa-peristiwa, kelukaan-kelukaan, kegagalan-kegagalan, kesedihan-kesedihan yang berlaku pada pasangan kita. Itulah sebab kenapa pasangan kita suka menyendiri, tertutup hati, tertutup fizikal, tak ada connection dengan kita. Sebab ada sesuatu yang berlaku dalam diri kita. Jadi penting sangat untuk anda tahu connection heart to heart dengan pasangan anda. Penting sangat, sebab setiap orang yang tertutup, yang menutupi hatinya, ialah orang-orang yang terluka. Dia membina satu tembok dalam diri dia adalah untuk melindungi hati dia yang terluka.
Okay, itu adalah defense mechanism. Kalau anda belajar tentang brain, manusia ni dia ada brain dia. Dalam brain kita, otak kita ni ada satu dipanggil defense mechanism. Ada bawah, kita punya brain bawah, bahagian bawah ni adalah mammal brain. Mammal brain ni maksudnya bila dia terluka, bila dia sakit, bila dia rasa down, automatic dia akan shut off, dia akan tutup, dia akan berada dalam defense mechanism. Bila dalam defense mechanism, dia tak nak berhubung dengan sesiapa. Dia jadi syakwa sangka, rasa benci, rasa takut, rasa risau. Itu yang menyebabkan, jangankan kata nak hubungan mulut, bercakap, hati ke hati, fizikal pun tak nak, tertutup. Ini yang jadi akhirnya pasangan kita jadi krik-krik. Jadi penting sangat untuk kita ada satu teknik step by step bagaimana untuk connect dengan pasangan kita. Tapi sebelum kita buat connection, macam saya pesan awal tadi, yang pertama, berhenti menjadi mangsa. Anda sebenarnya bukan mangsa. Anda adalah satria dalam perkahwinan anda. Anda adalah pejuang dalam perkahwinan anda. Kalau bukan anda yang memperjuangkan perkahwinan anda, siapa lagi? Anda bukan mangsa, tetapi anda adalah satria. Bila ada masalah, anggaplah ini adalah peluang untuk anda menyelamatkan rumah tangga anda, untuk anda bina kembali perkahwinan anda. Sebagaimana anda mungkin ada yang tahu kisah peribadi saya pun pernah gagal dalam perkahwinan saya yang pertama. Saya belajar daripada kegagalan perkahwinan pertama dan saya bina perkahwinan saya yang kedua. So bila dalam pada saya gagal perkahwinan saya yang kedua pun, saya walau dalam pada saya dah berkahwin kali kedua pun, saya hampir gagal dalam perkahwinan kedua saya kerana saya tak ada ilmu, kerana saya tak faham kenapa suami saya macam ni, kenapa saya macam ni, saya tak faham. Lama saya mencari, akhirnya saya mendapatkan jawapan. Saya yang hampir bercerai untuk kali kedua pun, Allah bagi peluang untuk saya dan suami untuk sama-sama build in balik rumah tangga kami. Dan Alhamdulillah, kini orang tengok saya dengan suami saya macam sangat deep connection. Mereka sampai ada yang cakap dengan saya, dia kata, Puan Diana, saya suka sangat cara Puan Diana dan suami memandang satu sama lain. Kami rasa connection tu. Bila ramai orang datang ke program kami, saya biasa dengar orang cakap saya macam ni. Why? Sebab apa tiba-tiba saya dengan suami saya boleh ada disconnection? Asalnya kami tak macam ni. Asalnya suami saya pun krik-krik juga. Saya ni banyak bercakap, tapi suami saya krik kan. Apalah, macam mana lah aku nak buat ni kan. Rasa macam tak disayangi, rasa macam suami saya tak sayang saya. Sampai saya pernah menangis. Saya kata, ya Allah, apalah nasib aku ni kan. Dah 2 kali kahwin pun tak bahagia juga, rasa tak disayangi oleh suami kan. Lama saya mencari jawapan. Jadi bila saya dapat jawapan dan saya praktis apa yang saya belajar, dan akhirnya saya rasa sangat connect dengan suami saya, dan suami saya sendiri pun merasa sangat dekat dengan saya. Jadi saya teruja nak share dengan anda. Jadi malam ni insya-Allah 2 jam kita akan online, step by step saya akan guide anda. Kita ada tamu khas, student IHT. Saya bawa dia sebagai sampel untuk sebagai couple untuk saya guide, yang anda boleh buat nanti di rumah dengan suami anda. Bagus ke bagus? Jadi anda boleh komen nak join IHT Love Circle member. Anda join member tu RM30 sahaja setahun, dan anda dapat 12 kelas sebulan sekali, termasuk kelas malam ni juga. Okay, so yang pertama, bila ada masalah macam ni, berhenti menjadi mangsa dan lihatlah, ambillah peluang untuk menjadi satria dalam rumah tangga anda. Selamatkan rumah tangga anda, bina kembali rumah tangga anda. Pasti ada harapan bila ada hati yang determine, hati yang kuat untuk meneruskan. Kalau bukan aku yang meneruskan perhubungan perkahwinan aku ni, kalau bukan aku, siapa lagi? Yang pertama, berhenti menjadi mangsa dan pilihlah menjadi satria dalam rumah tangga anda. Okey? Yang kedua, kena faham anda dan suami anda melalui hidup yang berbeza. Jadi penting sangat kita ada heart to heart communication dengan pasangan kita. Kenali pasangan anda. Kenali apakah kesedihan dia. Kenali apakah kelukaan hati dia. Ada cara yang betul. Jangan main terjah je. Bila main terjah, itulah jadi pertengkaran. Okay, ada teknik dia. Okay, sebab itu perlu ada connection heart to heart yang kita akan go through malam ni. Alright. Dan yang ketiga, yang pesan saya untuk anda yang ada masalah suami krik-krik macam ni, sebenarnya ini adalah peluang. Setiap masalah dalam rumah tangga adalah peluang untuk
anda dan pasangan anda go to the next level. Ramai orang bila dia ada masalah dalam rumah tangga, dia anggap dah tak ada jodoh, dia anggap dah tak sesuai, dia anggap musibah. Tapi sebenarnya masalah dalam rumah tangga kita bukan musibah. Sebenarnya hadiah ataupun berkah yang Allah nak beri untuk kita go to the next level. Untuk go to the next level supaya kita bukan sekadar menjadi seorang isteri yang bercinta-cinta sahaja, tetapi menjadi pencinta sejati yang mencintai tanpa syarat, yang bersama-sama membina menjadi satria dalam rumah tangga anda, membina kembali perkahwinan yang dah hampir hancur. Okey, inilah peluang. Anggap segala masalah bukan sebagai musibah, tapi masalah sebagai berkah, masalah sebagai hadiah yang Allah nak beri, supaya bila anda go through this process, bila anda selesai this process, anda dan pasangan anda go to the next level of loving, next level of lover, next level, bukan kekasih monyet, bukan cinta-cinta monyet lagi dah, tetapi cinta sejati, cinta yang menerima apa sahaja, cinta yang bersama-sama membina perkahwinan sehingga mendapat syurga di dunia dan syurga di akhirat, insya-Allah. Alright, insya-Allah jumpa anda malam ni lebih lama, insya-Allah, step by step 2 jam di dalam iHati Love Circle. Khas untuk anda yang dah masuk member, pastikan anda dah dapat workbook. Dan kepada anda yang belum join, anda boleh komen di bawah iHati Love Circle, nak iHati Love Circle, anda nak iHati Love Circle, dan nanti tim iHati Love Circle akan membantu anda. Okay, ada yang tanya macam mana nak mengatasi suami yang mula membenci isteri. Okay, sebenarnya bila suami kita dah suka dengan orang lain, dah ada orang ketiga, hati dah berpaling, pada saya itu bukan jalan penghujung. Itu bukan jalan penghujung. Pada saya setiap apa yang berlaku adalah peluang. Peluang untuk anda menjadi lebih baik. Peluang untuk anda merefleksi ke dalam diri. Apa yang boleh aku perbaiki diri aku? Okey, apa yang aku boleh bantu suami aku? Sebab pada saya pasangan ataupun orang yang mencari kasih sayang di luar adalah orang-orang yang jiwanya berlubang-lubang. Jiwa berlubang. Jiwa berlubang ini bukanlah sebab anda sebenarnya. Mereka sebenarnya dah berlubang sejak kecil because of cara dia dibesarkan. Ada kelukaan-kelukaan dalam hati dia, ada rasa tak bahagia dalam diri dia. Anda hanyalah punca je, tapi sebenarnya akar dia bukan daripada anda. Biasanya ini semua adalah daripada ketika dia kecil lagi. Cara dibesarkan, kurang kasih sayang daripada mak ayah, cara mungkin kurang kasih sayang daripada orang yang menjaga dia. Jadi kita sebagai isteri perlulah memahami pasangan kita. Memahami pasangan kita yang kalau bukan dengan wanita itu, kalau bukan dengan wanita itu, suami yang hatinya berlubang, dia akan juga dengan wanita lain. Jadi saya tengok ramai wanita-wanita bila ada orang ketiga, dia terfokus kepada orang ketiga itu. Dia pergi marahnya perempuan tu, dia maki hamunnya perempuan tu, macam-macam lah dia kata perempuan tu. Pada saya, jangan salahkan wanita tu. Yang salah bukan wanita tu, dan anda juga bukan salah, dan suami anda pun tak salah. Sebenarnya semua orang tak salah. Yang salah hanyalah ketidaktahuan. Kita tak tahu kenapa suami kita macam tu. Kita pun tak tahu kenapa kita begini, dan kita pun tak faham kenapa wanita tu nak menyusahkan diri dia bercinta dengan suami orang. Jadi kesalahannya adalah ketidaktahuan manusia bahawa setiap manusia ada kekosongan dalam jiwa dia. Ada lubang-lubang dalam jiwa kerana kekecewaan masa lalu. Rasa tak complete. So dia merasa dia tertipu dengan nafsu dia. Dia rasa kalau dapat orang lain, dapat isteri lain, dapat pasangan lain akan bahagia. Sedangkan sebenarnya tidak ada orang yang boleh menutupi lubang-lubang hati kita kecuali kita sendiri yang menutupi lubang-lubang kita. Kita sendiri menutupi lubang-lubang kita dengan apa? Dengan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita nak dan juga ketika kita tutup lubang kita sendiri, barulah kita boleh bantu pasangan kita
menutup lubang dia. Setiap orang yang keliru, pasangan-pasangan yang ada kekasih lain, yang ada selingkuh, ada nak kahwin lain, curang dan sebagainya. Pada saya, mereka ini keliru. Mereka sebenarnya nak bahagia, tapi mereka tak tahu nak bahagia. Jadi berhenti melihat diri anda sebagai mangsa dan lihatlah diri anda, ambillah peluang, lihat masalah ini sebagai peluang untuk menjadi kekasih sejati kepada pasangan anda. Sebab saya selalu pesan, mencintai pasangan yang menyayangi itu biasa. Tetapi menyayangi, menerima pasangan yang menyakiti itu luar biasa. Adakah anda isteri-isteri yang luar biasa? Kalau anda rasa anda nak ambil peluang menjadi isteri yang luar biasa, saya cadangkan anda join kelas malam ni 2 jam. Kita akan bersama insya-Allah, step by step saya kongsikan apa yang saya buat dengan suami saya, step by step bagaimana perkongsian hati ke hati yang menyebabkan tak ada resisten, menyebabkan mudah untuk kita berkongsi, mudah untuk kita nak heart to heart dengan suami kita. Praktis malam ni sangat praktikal. InsyaAllah jumpa anda malam ni. Kita tak perlu nak cerita banyak-banyak, kita terus praktikal dan terus buat, dan pastikan bila malam ni anda dah buat, dah belajar, terus buat dan kongsikan dengan saya. Alright, so jumpa anda malam ni di dalam IHati Love Circle membership. Kelas malam ni rahsia kebahagiaan suami isteri. Assalamualaikum, terima kasih kepada anda yang share, terima kasih anda yang bersama live dengan saya. Jumpa anda malam ni 8.30 malam di dalam grup IHati Love Circle membership. Assalamualaikum.